semalam kita telah pun membaca ayat 67, 8, 9 dan kita belum selesai sebahagian daripada tafsiran daripada ayat 68 dan daripada apa yang kita baca dan kita lihat semalam bahawa Allah Ta'ala ada af'al, iaitu ada perbuatan-perbuatan yang boleh kita sebut sebagai sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan Allah tidak akan mengubah sunnahnya. Dan antara sunnah Allah itu ialah dipanggil sunnah tadafu'. Makna tadafu' ini ialah tolak menolak di antara manusia di atas muka bumi, dan di antara kebaikan dan juga keburukan. Dan manusia tak nampak, manusia tidak nampak, ya, maknanya kadang-kadang manusia tidak nampak sunnah itu. Sunnah tadafu' itu tidak diketahui oleh manusia, terutamanya manusia kafir Quraisy, kafir Faris ataupun Parsi, ya, Parsi, ataupun orang yang ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, orang yang hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir daripada dunia ini. Dia nampak tanamannya, keseronokannya, ladangnya, kaya rayanya, tapi dia tak nampak apakah hakikat daripada dunia ini. Ya, hakikat daripada dunia ini adalah ladang bercucuk tanam untuk akhirat. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk bercucuk tanam bagi mendapatkan hasilnya di akhirat. Jadi orang yang tak nampak itu, dia kira nak seronok dunia je lah, ya, dia kira nak seronok dunia. Dia tak nampak bahawa dunia ini adalah dipanggil sebagai apa? Sebagai mujarriz, sebagai untuk menyeberang, nak menyeberang sebagai jambatan, ya, sebagai jambatan untuk menyeberang ke akhirat, ya, yang apa disebut oleh Nabi sebagai abir. Kita di dunia ini adalah abirus sabil, maknanya orang yang menyeberang jalan dia. Menyeberang jalan ni dia tak ada hingga sangat. Di mana ada orang yang menyeberang jalan ni hingga dekat jalan, dia hingga benar dekat jalan, maknanya seronok dekat jalan, langgar dia, lori tumpul, jadi maknanya di situ tak ada nak hingga sangat, ya, tak ada nak hingga sangat, sebab dia hanyalah menyeberang jalan dan menuju ke akhiratnya. Itu yang dikatakan batin, ya, batin dunia ataupun hakikat dunia itu adalah sebenarnya sebagai ladang untuk kita yang bercucuk tanam. Dan dalam pertarungan dan pertembungan di antara yang hak dengan yang batil itu, walillahi aqibatul umur, ya, walillahi, milik Allah lah aqibah ni kesudahan, ya, aqibah ni kesudahan. Dan di sini kita jumpa dalam ayat ini ada perkataan akhirah, ya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, ya. Maknanya ayat yang ke-7 kita berhenti dekat 2002, ya, 2002. Dan nota kaki 3513, ya, 3513. Jadi di sana Maulana, ya, Abdullah Yusuf Ali menyebut tentang akhirah itu yang manusia itu ghafilun, manusia lalai tentang akhirah. Jadi akhirat itu ada dua pengertian, secara umum dan khusus, kata Maulana Yusuf Ali. Secara khusus yang berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan akidah, akhirat itu ialah ba'da dunia, apa yang sebalik dunia, akhirat. Alam barzakh itu dah akhirat dah tu, ya, alam barzakh itu dah bermula akhirat bagi seseorang, ya, maknanya bila dia fana daripada dunia, binasa daripada dunia, bermulalah akhiratnya. Setengah orang panggil kiamat kecil, ya tak? Orang panggil kiamat kecil. Jadi itu akhirah secara khusus dari sudut ilmu akidah. Tapi akhirah secara
yang salah itu kesudahannya ialah walillahi aqibatul umur. Kesudahannya adalah di tangan Allah. Allah lah yang akan menentukan yang hak akan mengatasi yang batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah ya Muhammad, telah datanglah kebenaran dan telah lenyaplah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Tak ingat saya ayat ini turun, ya, antara lain ayat ini Nabi baca ketika mengutuhkan berhala. Ketika Nabi mengutuhkan berhala di sekeliling Kaabah, ada 300 lebih berhala. Nabi baca wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Lalu Allahu akbar, Nabi pun maknanya mengutuhkan berhala satu demi satu yang ada di sekeliling Kaabah itu, ya. Tapi setelah proses, bukan terus, ya, bukan terus, Nabi telah mengutuhkan berhala yang ada dalam pemikiran, berhala yang ada di dalam kefahaman dan perasaan. Barulah Nabi mengutuhkan berhala yang ada di luar kotak pemikiran itu, ya. Maknanya tidak terus merobohkan berhala. Sebabnya peristiwa Kerling kan, semua kita ingat peristiwa Kerling 1976 77. Saya tak ingat kata 4, ya. Belajar tu belajar MCKK kan, belajar Zubair namanya. Antara belajar yang terlibat, mereka mengaji di Australia, ya. Kemudian dia faham mengutuhkan berhala itu ikut suka dan bila-bila tidak. Nabi mulakan dengan mengutuhkan berhala yang ada dalam pemikiran, ya. Robohkan pemikiran berhala itu, ya. Robohkan pemikiran jahiliah itu. Bukan maknanya robohkan berhala itu, pemikiran tentang berhala itu. Maknanya asap pemikiran dia dengan fikrah tauhid, asap pemikiran dia dengan tauhid uluhiyah, ya, tauhid rububiyah. Asapkan maknanya kefahaman itu, ya, masukkan kefahaman sehingga akhirnya sampai ke tahap mereka sendiri yang merobohkan, ya, sampai ke tahap mereka sendiri yang merobohkan. Sebab perubahan itu bermula dengan akidah, ya, perubahan itu bermula dengan akidah. Adapun perubahan yang tidak bermula dengan akidah ni tak lama, ya, dia tidak lama. Sebab itu Islam boleh bertahan lama, ya, sebab macam kita kata perubahan Islam itu perubahan yang bermula dengan akidah. Jadi akibat kesudahan, iaitu dalam pertemuan antara yang hak dan batil, itulah dia pengertian khusus. Tuan-tuan boleh mengesok sikit, mengesok sikit ke mana dia ada rasa sudah tafassahu, ya, mengesok sikit. Tafassahu, kata Allah, tafassahu fil majalis, ya, maknanya lapang-lapangkan di dalam tempat duduk. Yafsahillahu lakum, nescaya Allah akan lapangkan kamu, ya, lapang-lapangkan tempat duduk, nescaya Allah akan lapangkan kamu nanti. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum, ya. Alhamdulillah. Jadi bukan apa sebab ada orang nak masuk, ya, ada orang nak masuk. Jadi kita dapat di situ bahawa akhirat dalam pengertian yang khusus ialah tentang akhirat, iaitu selepas kematian. Tapi akhirat dalam pengertian yang umum ialah pertembungan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya yang hak pasti akan menang. Jadi maknanya akan adalah pertembungan yang berterusan di situ, ya, daripada zaman ke zaman. As-sira' bainal haqqi wal batil mustamir abadiyun, ya, maknanya akan berterusan selama-lamanya, ya. Jadi sebab itu kata Maulana Abdullah Yusuf Ali dalam memberi komentar kepada akhirat, biasanya saya menterjemahkannya sebagai akhirat. Di sini kata beliau, keperihalan ayat ini menunjukkan maksudnya adalah sebab sebelumnya menceritakan pertembungan antara Rom Parsi, antara mukminin dengan musyrikin, antara yang hak dengan yang batil.
Jadi tidak mungkin akhirat di sini semata-mata akhirat yang dimaksudkan selepas kematian. Pastinya akhirat di sini bermakna bahawa bahagian terakhir daripada pertarungan antara hak yang batil itu, segala perkara ataupun segala benda ataupun segala urusan dalam sejarah. Ya, sejarah pertarungan antara yang hak dengan batil, antara yang benar dengan yang salah. Ya, maknanya akhirnya adalah di sisi Allah juga, ketentuan Allah juga, walillahi aqibatul umur. Ini yang ghafilun, ini yang orang Quraisy, ini yang orang fasik, dan ini juga yang orang sekarang. Ghafilun, dia lalai, dia lupa, dia seronok dengan pulangan-pulangan sementara. Dia terlibat dalam perjuangan yang batil, perjuangan yang salah, bukan perjuangan Islam. Lalu dia lalai dengan pulangan-pulangan sementara, pampasan-pampasan sementara, ya, kebedaan-kebedaan yang hanya sifatnya sementara sahaja. Ya tak? Tuan-tuan oleh kerana itu kita alhamdulillah kita tak akan terpesona dengan pampasan-pampasan yang sementara. Kita berkorban harta benda kita untuk pampasan yang kekal abadi. Ya tak? Sebab itulah alhamdulillah kita dapat naikkan bangunan-bangunan ini. Wakaf faham bahawa kami wakafkan untuk pampasan yang kekal abadi, bukan pampasan yang sementara. Ya, itu yang kita boleh naik. Ya, walaupun orang mungkin terkejut juga lah, pasal signboard tak ada di luar. Signboard tak ada di luar, tiba-tiba ada 30 rumah, 32 rumah merocok di bawah. Itu ada pula surau. Pasal kita yakin bahawa sebenarnya pampasan yang sebenar-benarnya adalah pampasan yang disediakan oleh Allah. Ya, pampasan akhirat esok. Dunia ni tak dapat. Tak dapat pun tak apa. Ya, tak dapat yang di akhirat, yang di dunia ni pun tak apa. Yang penting dapat akhirat. Jangan susah hati, jangan kelayan. Ya, jangan susah hati, jangan kelayan. Sebab itu semua sebenarnya adalah zahir. Ya, itu semua zahir, bukan batin. Ya. Baik, habis di situ, kemudian kita hari ini tapi kita dah baca ayat 8. Ya, kita dibaca ayat 8. Hari ini kita nak melihat bagaimana kupasan ayat 8. Jadi lawan kepada ghaflah, saya dah kata yaqazah. Ya, waspada, sedar, jaga. Dan bila sedar, bila jaga, baru boleh berfikir. Yatafakkar, ya, baru boleh berfikir. Orang yang tak sedar ataupun separuh sedar, kan mame, kalau bahasa kita kata mame. Kan? Bangun tu mame. Berada orang sawah ni mame. Sebab dia sebenarnya tadi mimpi kedua ni. Dalam tidurnya tu dia mimpi kedua ni, nasi Bukhari. Contoh. Jadi dia mame, apa pula nak dimakan? Aku tukang makan ni. Dia merasa dia dalam tidur lagi, dia tak mame. Kata itu mame. Jadi orang yang mame memang susah nak berfikir. Dia payah nak fikir. Concussion, dia tak? Orang yang juga berdepan dengan dia panggil concussion, kegoncangan, dia kegoncangan otak kan. Dia kena, maknanya dia kena pukul ke kena apa, dia tak boleh nak tak boleh nak fikir itu. Ya, sel otaknya tidak sehat, tidak tumbuh dengan subur dan sebagainya. Ataupun orang yang kita gerak dari tidur, cara ni kasut. Kan ada orang jadi merit. Ya, ada orang jadi merit pasal cara kita gerak tu kasut. Sebab itu kalau ikut sunnah itu gerak orang tidur ni daripada arah kaki. Ya, daripada arah kaki. Tapi dia main silat 40 hari kita tak gerak kan. Tapi arah ni kaki, ya, arah ni kaki. Maknanya yodan dia balik. Pasal rohnya lepas ke Chicago. Walaupun dia tidur di Cekor Gadang. Jadi biodan kita tiba-tiba gerak, nak tiba minta dia jaga terus begitu. Berlaku kegoncangan. Ada yang merit ni. Ada yang merit ni tak? Jadi maknanya sebab itulah bagaimana kita kata cara nak memulih daripada kaki. Kan nak memulih orang yang kena rasuk. Juga ada peranannya kaki. Ya tak? Cara nak gerak orang pun daripada kaki. Jadi maknanya di situ itu bukan saja tu ada pasirnya tu. Nak tidur basuh kaki.
Itu bukan saja-saja, itu ada pasiennya tu, ya lah, ada pasiennya. Jadi maknanya di situ bagaimana dalam konteks ini tafakkur itu, ya, tafakkur itu sebenarnya setelah ada yaqazah, setelah dia jaga, dia waspada daripada ghaflah itu tadi, maka proses tafakkur itu bermula. Jadi nak menjagakan dan mewaspadakan orang ini perlu kepada fakta-fakta, perlu kepada pendedahan. Ya, fakta-fakta itu kadang-kadang perlu kepada facts and figures, kadang-kadang perlu juga kepada aspek-aspek kerohanian dan sebagainya. Ya, barulah dia jaga dan dia sedar, lalu dia ajak dia berfikir. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Pergantian siang dan malam, kejadian langit dan bumi, ya tak? Semuanya ini adalah ayat, tanda-tanda kebenaran, tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda keesaan, tanda-tanda kesatuan, ya Allah. Tapi liulil albab, jadi nak membina pemikiran albab, ya tak? Albab ini maknanya daripada labib. Labib ini maknanya orang yang cerdik, orang yang genius, orang yang berakil. Daripada seorang dikatakan labib, bila dah hamil jadi albab. Dia tak sama dengan bab. Bab tu pintu. Bab pintu, ya, bab pintu. Dia punya jamaknya abwab. Bab pintu, jamaknya, pluralnya ialah abwab. Allahumma ftah li abwab rahmatik. Tapi albab ialah jamak kepada labib, orang yang cerdik, orang yang genius. Jadi nak membina kecerdikan, nak membina akal. Sebab itulah majlis ilmu penting. Yang jadi masalah kita ni ialah orang itu tidak ada albab, dia hanya Ahmad albab. Jadi dia bukan ulul albab, jadi Ahmad albab, ya. Jadi bila dia tak cerdik, tanpa majlis ilmu, tanpa ilmu dia tak cerdik, itu yang jadi masalah. Ya, kita nak mencerna kecerdasan dan kecerdikan itu. Jadi Tuhan kata, ya, mereka yang ulil albab ini yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka akan tafakkur pada kejadian-kejadian yang ada di hadapan mereka. Termasuklah mereka tafakkur fi anfusihim. Pada diri mereka ada tanda-tanda sunnatullah, la tarkabunna tabaqan an tabaq, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu akan melalui peringkat, kamu pasti akan melalui peringkat demi peringkat kehidupan. Mula alam ruh, itu alam rahim, kan? Alam remaja, alam rumah tangga, alam reput. Alam reput tu faham betul. Alam reput tu faham betul, ya tak? Nunggu hari je tu. Alam reput, alam merasakan, 7R semua tu. Yang 7R, alam ruh, alam rahim, alam remaja, alam rumah tangga, alam reput, alam merasakan. Ya, maknanya itu semua dipanggil tabaqan an tabaq, ya, tabaqan an tabaq. Jadi peringkat demi peringkat. Jadi pada diri kita pun ada peringkat demi peringkat. Maka wahai Parsi, wahai musyrikin, kamu punya ajar ada peringkat, kamu punya hidup ini, kamu punya kelangsungan ini, kamu punya kuasa ini, ada kesudahan. Sebab itu dalam nota kaki, ya, 3513, katanya di sini ada hujah berkenaan dengan pasang surut pengaliran kuasa secara dunia. Bahkan orang sudah mula bercakap bahawa Amerika akan berakhir, ya, tidak lama lagi. Dan maknanya kita kata pola kuasa dunia ini akan beralih ke timur, ya tak? Sama ada China, sama ada India, sama ada Asia Tenggara. Maknanya yang penting apabila dia beralih kemari, apakah kita macam dahulu kita berada di tepian gelanggang, bukan menjadi, maknanya kita kata pemain utama, ya tak? Pelakon utama atau watak utama.
apakah kita hanya jadi mangsa kepada kuasa-kuasa dunia ini, ataupun kita menjadi aktor, kita menjadi watak utama untuk kuasa besar. Jadi di situlah makanya kita kena melayakkan diri kita menjadi watak utama dalam perpindahan dan peralihan kuasa besar dunia. Sama ada China, sama ada India, sama ada Nusantara. Sebab itu memperkasakan dunia Islam Nusantara adalah tanggungjawab kita semua. Bapak-bapak, sebab itu alhamdulillah kami buat lawatan ke Bandung, tengok Yayasan Darul Tauhid, bagaimana mereka bangunkan yayasan mereka. Di Malaysia kita buat lawatan ke Yayasan Nahdah Ustaz Muttalib Mahmud, macam mana dia bangunkan hotel dia, macam mana dia bangunkan tahfiz dia, macam mana dia bangunkan maknanya industri. Kita pergi ke yayasan Jan Rami, macam mana dia membangunkan maknanya bakery dia, bagaimana dia membangunkan aitamnya, bagaimana dia membangunkan Darul Mu'allafnya, bagaimana. Jadi kita belajar. Dia juga pun punya hotel, dia juga punya maknanya kita kata homestay dan sebagainya. Jadi kita lihat Darul Tauhid lagi lah jauh ke depan, kita jauh ke depan. Jadi maknanya di situlah kita nak belajar bagaimana nak membina kekuatan dari bawah, ya. Dan kita gabungkan kemenangan kecil umat Islam. Kita gabungkan kemenangan kecil umat Islam. Namanya kemenangan kecil tapi digabung-gabungkan. Ya, jadi kita jangan lagi mengharapkan daripada atas. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita bangun dari bawah, ya, dan itulah sebenarnya rahsia kita, ya. Dan ayat kecil yang berikutnya ditambah dengan cara yang munasabah, ya, iaitu tentang ajal musamma, iaitu perhinggaan yang tertentu. Hingga ni maknanya ada ajalnya, ya, ada ajalnya bagi manusia, ada ajalnya maknanya kita kata bagi langit, bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Hendaklah sesiapa yang dikurniakan kepadanya kekuasaan dunia ataupun kedudukan istimewa, ya, hendaklah dia merasa aman dengan tanggapan bahawa itu semua adalah kekal selama-lamanya. Maknanya amankanlah dirinya daripada tanggapan yang salah. Apa dia tanggapan yang salah? Menganggap kuasanya kekal, menganggap hak istimewanya kekal, ya. Tidak ada yang kekal di muka bumi. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal itu Allah. Kita tu tidak ada yang kekal. Istimewa pun kita kedudukannya, tapi tidak akan kekal, ya. Dan maknanya dikatakan di situ kuasa kita itu tidak akan kekal. Sampai masanya ada yang di atas akan turun ke bawah, yang di bawah akan naik ke atas. Jadi hendaklah kita merasa aman dengan tanggapan bahawa itu semua adalah kekal selama-lamanya. Maksudnya jangan ada benda itu dalam fikiran kita, ya. Tuan-tuan, kan ada orang begitu, dia pernah punya pangkat yang besar, dia ada kedudukan yang istimewa. Bila dia pencen, bila dia hilang pangkat tu, dia jadi macam terasa-rasa lagi. Kan, terasa-rasa kan, kita rasa-rasa. Sebab itu apa ya, dalam hadis Nabi itu, Nabi kata apa ya? Nabi kata, takutlah kamu, nanti saya catat, dan takutlah kamu kepada belas kasihanlah kamu kepada 3 orang, ya. Maknanya irhamu salasatan minan nas, kata Nabi, ya, kasihanilah kamu 3 orang, 3 jenis manusia, kamu kasihanilah, ya tak? Antara lain Nabi kata, kasihanilah ghaniyan qad iftaqarat. Kasihanilah kepada ghaniyan. Apa makna ghaniyan? Orang yang kaya. Qad iftaqarat, tiba-tiba dia menjadi fakir, ya, tiba-tiba dia menjadi fakir. Kasihanilah orang yang kaya, tiba-tiba dia menjadi fakir, kata Nabi. Irhamu thalathatan minan nas, ya, kasihanilah 3 jenis manusia itu, ya, 3 jenis manusia itu. Pertama, kata Nabi, ghaniyan qad iftaqarat, orang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin, fakir. Ya, boleh hilang akal, ya, boleh hilang akal.
ya boleh hilang, maknanya kita kata momentum ataupun kita kata stability dia. Ya tak, kestabilan dia untuk berfikir dia. Apa lagi satu ya? Ada dua lagi. Lagi yang kedua tadi yang maknanya kita kata orang yang kedua ialah orang yang berkuasa. Sebagai zallat, maknanya tiba-tiba dia jatuh hina. Azizan, zallat. Azizan tu orang yang begitu mulia satu ketika, tiba-tiba zallat, tiba-tiba dia jatuh hina. Dia sebelum tu kan orang kesana kemari, orang panggil dia YB kan. Tiba-tiba orang buat tak peduli dah dia. Tak ada YB. Dia bersangka lain kan. Cikgu pun lain dah, sebab cikgu dia care walaupun bersangka, tapi orang tetap bagi cikgu. Jadi maknanya azizan zallat. Yang kedua kata Nabi, kesihanilah kepada orang yang asalnya aziz. Aziz itu maknanya boleh juga dengan makna mulia. Mulia dengan kedudukannya, azizan zallat. Tiba-tiba jatuh hina dia. Tak tahulah apa sebab tiba-tiba ada kes ke, ada apa ke, ialah muflis ke, ataupun terlibat dengan skandal ke apa ke, tiba-tiba ataupun dia tidak lagi memegang jawatan itu ke, tiba-tiba dia jadi orang biasa. Kesihanilah. Sebab kadang-kadang dia terbawa-bawa kan, dia terasa-rasa lagi, nak nyuruh-nyuruh lagi. Satu, yang keduanya dia macam nak ambil tindakan hukuman tak. Mika siapa? Mika dah rumah juga ke bukan? Mika jadi maknanya di situ ada yang ketiga. Saya pun dah lupa, saya ingat hadis ini. Yang ketiga, saya dengar hadis ini daripada Kiai MZ Zainuddin. Kiai siapa dulu yang dulu masyhur dulu, Zainuddin, yang dalam keset-keset dulu ni, dan di sejuta umat juga tu, Kiai MZ Zainuddin. Apa nama? Ada lagi satu dia sebut. Jadi qadiyan qad iftaqarat, ya, kemudian azizan zallat, maknanya orang yang mulia tiba-tiba jatuh hina, ya, orang yang mulia jatuh hina. Dan satu lagi mungkin esok saya cuba dapatkan, ya, insya-Allah esok ada terus. Jadi maknanya di situ janganlah kita kena aman daripada tanggapan bahawa itu semua akan kekal. Tidak, wahai Farsi, wahai musyrikin, kamu jangan rasa aman bahawa semuanya itu akan kekal, bahawa kamu selamanya akan menjadi Sayyidul Arab. Tidak, selamanya bukan kamu bukan selamanya akan menjadi Sayyid, ketua kepada Arab itu, ya. Ianya adalah tentu sekali terbatas dalam susunan perencanaan dan tujuan Tuhan. Tuhan itu tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Dia yang memuliakan, dia yang menghinakan. Tu'izzu, dia yang memuliakan, dia yang menghebatkan. Wa tuzillu, dia juga lah yang boleh menjatuhkan, hina seseorang. Sebab itu di antara 99 itu kita sebut Al-Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir, kan? Al-Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Hakamul Adil, kan? Jadi kita sebut Allah itu Mu'izz, Allah itu Mudhill, dia kan yang boleh memuliakan, dia yang boleh menjatuhkan, hina seseorang, ya. Jadi dikata dengan tujuan yang adil dan benar, dengan tujuan yang hak, ya, dengan adil dan benar. Dan semuanya akan bertanggungjawab tentang kekuasaan, keistimewaan, kedudukan Allah. Allah bagi kita kedudukan dan keistimewaan. Semua kita kena tanggung dunia, jawab akhirat. Ya, semuanya kita kena tanggung dunia, jawab akhirat, digabungkan jadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu dua semuanya. Tanggung dunia, jawab akhirat. Ya tak? Kadang-kadang kena jawab di dunia dah kena jawab. Ya, di dunia dah kena jawab. Semua, ya, berdasarkan kepada tanggungjawab pribadi dengan cara yang sangat ketat, sebab setiap orang akan datang kepada Allah seorang demi seorang. Kullu atiyar rahmanu farda. Setiap orang datang kepada Allah sendiri-sendiri, seorang-seorang, bukan berbicara itu secara beramai-ramai. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada antara dia dengan Allah itu penterjemah, interpreter tak ada, peguam tak ada. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Ya tak? Itulah makanya kita kena bersiap sedialah dengan apa yang kita ada ini untuk berdepan dengan liqa rabbihim. Ya tak? Liqa rabbihim. Dikata di situ
wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim kafirun. Semalam kita dah sebutkan liqa' kan? Liqa' fikri kan? Pertemuan pemikiran dipanggil liqa' fikri. Ya tak? Liqa' fikri, ya tak? Liqa' maknanya pertemuan daripada laqiya ulaman. Kan Nabi Khidir dalam surah Kahfi disebut, walaupun dalam surah Kahfi tak sebutlah Khidir ya. Tapi pentafsir sebut itu Khidir laqiya ulaman faqatan. Ya tak? Berjumpa dan bertemu ini dengan seorang budak ya. Laqiya ulaman faqatan. Jadi daripada laqiya timbullah liqa' ya. Daripada laqiya yalqa liqa' ya. Jadi pada situ kita kata bahawa bagaimana kita nak berjumpa dengan Tuhan ya. Kita nak berjumpa dengan Tuhan. Ada lagi satu 3514 kita belum baca, muka surat 2002. Muka surat 2002. Oleh itu lebih lagi lah peliknya bila ada manusia yang bukan sahaja lupa diri sendiri. Dia bukan dah besar. Yang dulu dia besar contoh. Dia bukan lagi betul, dia bukan lagi pengarah. Contoh, ni contoh. Dia bukan lagi bujang. Kan ada orang gitu. Dah kahwin tapi macam bujang. Mau ke mana tiada yang nak. Jadi dia buat geno dekat isteri di rumah, anak di rumah, dia buat nongin. Apa tak rasa. Ya, dia masih lagi berlaku dengan palinglah enak si orang bujang. Dia masih lagi orang itu. Kamu tu bujang, tu anak dah 3. Jadi kita sedar diri kan. Ini Tuhan sebut di dalam surah Yasin. Ya, bagaimana Tuhan kata? Wa daraballahu mathalan wa nasiya khalqa. Macam ya? Wa daraballahu mathalan bukan. Wa daraballahu mathalan nasiya khalqa. Sebelumnya macam ya? Wa daraba lana mathalan. Kami telah membuat suatu perumpamaan orang yang nasiya khalqa. Nasiya apa makna? Lupa. Khalqa, kejadian asal. Dia lupa kejadian asal dia lupa diri dia. Ya tak? Lalu dia berkata, "Man yuhyil 'idham wa hiya ramim." Siapa boleh menghidupkan balik tulang-tulang sedangkan tulang itu sudah terbunuh? Dia lupa kejadian asal dia kemarin, tulang pun tak ada. Kejadian asal dia kemarin, tulang pun tak ada. Ini tulang dah ada, tinggal lagi repot. Itu je. Ada advance dari situ, lebih advance ya. Sebab dulu tulang pun tak ada kamu tu. Kamu tu lah yo, lepas yo jadi darah, lepas darah jadi daging, lepas daging jadi tulang, lepas tulang disalut pula dengan daging menjadi lembaga. Dulu kamu apa pun tak ada. Jadi sekarang kamu dah ada tulang, ada fosilnya ya tak? Sekarang nak dibangunkan balik je, nak dihidupkan balik. Ini yang dikatakan wa nasiya khalqa. Qala ma yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia berkata, siapa boleh hidupkan balik tulang-tulang sedangkan tulang itu sudah Tuhan kata, qul, katakan kepadanya, yuhyihal ladzi ansha'aha awwalan. Jadi orang tu dulu mentara di mulut lutut, mentara di mulut tulang sendi. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwalan marrah. Katakanlah, dia yang menghidupkan balik tulang-tulang itu kerana dialah yang menghidupkannya mula-mula kemarin. Osteoporosis ke apa nama osteoporosis, namanya botak tulang kan. Arthritis ke bukan botak. Jadi orang tentu dulu dia mengambil ayat ni kan, ya tak? Itu yang umur 80, 85, apa tak kira 87. Bersama kita ni ada bekas betul Kota Lama Kiri, Pak Sadi namanya, umur 87 tuan. Masa kami berkeluri di Kuala Lumpur, dia ada keluri yang ada 6 putih 6 putih. Keluri yang topi merah kan? Ada 6 putih 6 putih tendang pun kami lari di tampukan. Pak Sadi ada relax. Kita pula risau mana Pak Sadi. Dia ni yang kontak rasanya.
ansha'aha awwala marrah. Selalulah kalau bila sebut baca ni 3 kali, 7 kali, sebab dia ambil keberkatan ganjil itu, yang dia ambil keberkatan daripada ganjil. Jadi baca ayat ini untuk menguatkan tulang-tulang yang sudah luput, ya tak? Ya, sebab terkesan daripada kerja berat dan luput. Jadi dia kata bahkan mereka menafikan tentang adanya peristiwa kembalinya semua makhluk kepada Tuhan. Mereka di sini ialah golongan musyrikin, tak percaya dengan adanya hidup selepas kematian. Dan juga kalau dalam konteks zaman kita, golongan naturalis, golongan semula jadi naturalis ini, dia tak percaya. Dia kata mati-matilah bila aku pula nak dihidupkan balik. Nak seronok ini aku masanya muda hanya sekali, dia kata. Dia kata muda hanya sekali. Bagaimana pula muda hanya sekali? Ada peluang lagi nak muda esok, sebab syurga esok mula-mula sekali, ya tak? Mula-mula kita masuk, mudah-mudahan bila masuk je dalam syurga, kerja mula-mulanya ialah masuk dalam syurga tentu pun dimasukkan kita dalam sungai. Dan bila kita masuk dalam sungai di dalam syurga tentu pun keluar-keluar daripada sungai tu umur kita 33, 27, 26. Tak tahu nak ngapung. Beza 26 dengan 62. Ya, takkan nak sama nak 26 dengan 62. 62 dah mula rental, dah rental, ya, syurga semudah balik. Tak ada seronok nak masuk syurga kalau tua, gigi tak ada. Jadi dikata di situ, bila mana dikata di situ, dia tak percaya kembali semua makhluk kepada Tuhan, ya. Padahalnya kita pegang bahawa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita kepada Dia lah kita akan dikembalikan. Inna ilaihi raji'un, ya, pada Tuhan ataupun kepada bahagian terakhir segala sesuatu, iaitu akhirat ataupun hari akhirat, bila mana kiraan yang sepenuhnya akan dilakukan. Jadi di dunia memang ada mahkamah, tapi sebenarnya mahkamah Rabbul Jalil, itulah sebenar-benar mahkamah di sana. Dikatakan di situ, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan mendakwa, kaki menjadi saksi, ya. Tangan mendakwa, orang kata bersaksi ke lutut, ya. Tangan mendakwa perbuatan-perbuatan kita, kaki pula menjadi saksi, ya, sebagai bahan bukti. Kaki itu menjadi saksi atas pendakwaan tangan kita. Ke atas masa percubaan hidup. Jadi hidup kita ini adalah percubaan. Hidup ini bukanlah maknanya matlamat. Hidup kita ini ada lagi, pada dia sebenarnya ibarat peperiksaan, ya, ibarat peperiksaan, dan hasil natijah ni kena tengok esok di pada mahsyar. Sekarang kita sedang berada di bilik ujian yang besar, ya, kita sedang berada di bilik ujian yang besar. Mereka disuruh, dan umat manusia ini disuruh mengkaji sejarah. Sebab daripada sejarah kita tahu manusia yang jatuh dan bangun puncanya apa, ya, puncanya apa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat-ayat berikut nanti, supaya kita mengkaji tentang sejarah, berjalanlah untuk mengkaji sejarah. Jadi dengan itu tuan, orang lain pada orang yang berjalan katanya banyak berjalan, luas pandangan, luas pengalaman, ya tak? Jadi maknanya masyarakat kita, peribahasa itu sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan dia bersenyawa dengan Islam di situ, ya, bersenyawa dengan Islam dalam kata-kata memang Islam tak suruh kita bertapa, Islam tak suruh kita duduk, tak, Islam suruh kita berjalan, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana 'aqibatul ladina min qablihim
Sara yasiru sirah. Apa makna sirah? Perjalanan. Kan orang kata sirah Rasulullah itu perjalanan Rasulullah. Jadi bila sebut yasiru, berjalan, kita disuruh jalan, jangan terus tempat. Itu yang kita belajar tu. Kita belajar daripada Yayasan Nahdah, kita belajar daripada Yayasan Tauhid, belajar daripada Yayasan maknanya Jadrawi dan sebagainya. Jadi Tuhan beritahu kepada musyrikin, beritahu kepada Farsi, belajarlah daripada sejarah, berjalanlah melihat, berjalan dan melihatlah apa yang buat oleh orang dan sejarah yang ditinggalkan. Maka di sini kalau kita tengok bagaimana nak dianalisa kan, Allah Ta'ala tanya, maksudnya adakah? Wow, itu memanglah dan. Tapi adakah dan? Adakah dan tidak, tak mahu. Dia kena dan adakah tidak? Ataupun terjemahan bebasnya, terjemahan bebas tidakkah? Itu terjemahan bebas. Tapi terjemahan literalnya dan dulu. Dan adakah tidak mereka? Tanda mereka ni ialah ya di awal, waw alif di akhir, itu tanda mereka. Sebab dia asalnya Sara yasiru, Sara yasiru. Orangnya musafir. Perjalanan dipanggil safar. Perjalananku safari. Itu yang kita panggil safari itu. Perjalananku itu ialah safari ila Makkah, safari ila Urdun, safari ila Libya, safari ila Yaman. Perjalananku ke Yaman. Safari. Jadi dari situlah kita pun safari Rizal. Mula-mula mula-mula sekarang nak naik jadi daerah Riverside Rizal. Itu orang putih. Jadi maknanya dari situ daripada siru, berjalan. Siru maknanya berjalan. Silap bukan salah, siru. Jadi dari situlah dia punya sir. Sir, berjalanlah. Dan kalau suruh siru ala barakatillah, kalau kita nak lepaskan orang untuk jauh perginya, siru ala barakatillah, berjalanlah kamu dengan di atas keberkatan daripada Allah. Berjalanlah kamu di atas keberkatan daripada Allah. Jadi Tuhan suruh di sini yasiru, adakah tidak mereka berjalan fil ardi, berjalan mengembara di muka bumi. Artinya Islam tak sama dengan Buddha, Islam tak sama dengan Kristian yang suka bertakwa begitu. Maknanya bagi mereka untuk jadi seorang yang baik dalam agamanya, maka banyakkan dan lebih baik banyak bertakwa je. Kita tak, kita tidak disuruh bertakwa. Walaupun kita dah duduk di 30 biji ini, jangan bertakwa pula. Jadi kita kena jalan. Nengok orang pula kan. Apa makna nengoknya di situ ataupun perkataannya ialah nazar. Nazara yanzur. Nazara yanzur. Orang yang tengok-tengok sekolah tadi panggil apa? Nazir. Kan tengok. Comel mata ke bawah. Itu dipanggil nasir. Jadi nasir itu daripada nasar. Arab panggil ini nazar. Arab panggil ini nazar. Comel mata dipanggil nazar. Inspektorat itu, inspektor itu dipanggil maknanya nazir. Nazir ialah madrasah. Nazir madrasah. Jadi sekolah ini bahasa Parsi, sekolah ini bahasa Parsi. Nazir madrasah. Jadi maknanya dari situlah kita tengok bagaimana Allah kata, buat apa berjalan tu? Berjalan itu maka yanzur. Hendaklah dia lihat, hendaklah dia perhati. Petir kata orang kampung. Petir. Pak sekarang tidak petir. Yang pataya petir je dah. Perhati ke dah. Perhatikan petir je dah. Jadi dia idramkan jadi petir. Macam terojul. Terojul jadi tojul. Jeroba jadi joba. Cahaya jadi cahaya. Perhati jadi petir. Bahasanya cahaya kan, cahaya kalau orang saya cahaya. Cahaya benar keren. Saya tu yang cahaya benar.
Aja perhatikan, yanzuru di sini ialah lihat dan pandang, ya, perhatikan apa dia yang nak diperhatikan, kaifa kana aqibah. Itu orang lain kata akibah tu. Akibah tu orang lain kata apa akibatnya. Kaifa apa kaifa? Bagaimana? Selalu orang kata kaifiat. Kaifiat solat kan? Kaifiat solat tu bagaimana sembahyang? Kaifiat puasa, kaif. Bagaimanakah akibatnya? Akibatnya alladzina min qabli. Apa makna qabli? Sebelum mereka, Samud, Ad, Namrud, Fir'aun. Pergilah jalan ke tempat-tempat ini. Tujuannya bukan jalan-jalan cari makan, bukan. Ya, tapi jalan-jalan ambillah pengajaran. Jadi falsafah jalan-jalan cari makan itu tak betul. Ya, dia kena jalan-jalan ambillah pengajaran daripada Namrud yang binasa, Fir'aun mengikut dalam muzium di Mesir. Tengok macam mana Fir'aun zaman Nabi Musa tu mengikut dia dalam muzium di Mesir itu pasal dia tenggelam dalam laut. Ya, lalu dijumpai dan kemudian dibawa ke muzium pada awal abad ke-20. Ya, maka pakar-pakar apa namanya arkeologi mengatakan inilah dia, ya, inilah dia mengereko, ya, mengereko. Ada remek. Jadi maknanya tengok apa sudahnya kaum Samud pergi ke Petra, pergi ke Tabuk dan Madain Saleh, pergi ke Yaman dan sebagainya. Tengok itu ambil pengajaran. Dia bergagah, dia hebat, tapi Allah binasakan mereka senang-senang. Jadi kamu jangan lupa sejarah itu. Jangan lupa sejarah itu, ya. Yang suruh tengoklah. Jadi maknanya apa di sini? Bukan hanya tengok dengan mata kepala, bahkan tengok dengan mata hati. Kalau tengok dengan mata kepala, dikira bawa decoder dia, dikira bawa, dikira bawa. Itu tengok dengan mata kepala dia, dikira merakam. Balik tak semayang. Balik tak semayang, ya. Jadi kena tengok dengan mata hati, barulah dapat pengajaran bahawa tak boleh sekadar dengan basar, tetapi dengan basirah. Tak cukup dengan basar, tetapi dengan basirah, pandangan hati. Ya, ambil pengajaran. Jadi falsafah itu bukan jalan-jalan cari makan, jalan-jalan ambil pengajaran. Dan selalu yang kita dengar tu begitulah, ya, jalan-jalan cari makan. Kata dia, lembu nyawa. Kami orang itu juga katanya dah. Jalan-jalan makan juga kami ni, ya. Bagaimana akibat alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka adalah mereka kanu. Adalah mereka kanu. Kalau adalah dia kan, ya. Kalau adalah dia kan, ya. Misalnya kana minal jin. Kana minal jin adalah iblis itu daripada jin. Kana minal jin adalah dia daripada jin. Fafasaqa an amri rabbi, kan. Tapi kalau dah ramai adalah mereka kan adalah mereka itu. Mereka tu dekat mana mereka itu? Wow, alif itu mereka, ya. Wow, alif itu tanda mereka. Ini saya menganalisa perkataan-perkataan ini sebagai pendedahan terhadap bahasa Arab itu bukan susah. Kita selalu, ya, insya-Allah, ya. Adalah mereka itu asyad minhum quwwah. Apa dia quwwah? Kuat. Kuat. Quwwah tu kuat. Tapi orang lain tak ada qaf. Bila orang lain tak ada qaf, pakai K, kuat. Itu tak ada pula satu. Tak ada syaddah, tak ada syaddah. Orang lain pun ada syaddah. Bila tak ada syaddah, daripada quwwah jadi kuat, ya, jadi kuat. Jadi asalnya quwwah, ya, asyadda minhum quwwah. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya, quwwah tu kuat. Orangnya qawi. Al-mu'min al-qawi khairun minal mu'min ad-dha'if. Mukmin yang qawi apa? Mukmin yang kuat khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, lebih Allah kasih, minal mu'min ad-dha'if, daripada mukmin yang lemah. Arab kata dha'if, kita kata jahil. Pasal kita tak ada dha'if, jadi ada sikit bunyi-bunyi.
ayat dia dari sebenarnya dhaif. Dengan ada ain ya, minal mu'min Allah. Jadi Allah kasih. Jadi nak dapat kasih sayang Allah itu bukan hanya sembahyang puasa kita, zikir, doa kita, tilawah Quran kita. Nak dapat kasih sayang Allah itu juga termasuk memberi generasi yang kuat. Senamnya, makanan khasiatnya, jaga kesihatannya, kan? Kalau tidak apa nak kita harapkan. Tapi apa yang berlaku terbalik, orang lain yang jaga makanan kesihatan ni, dan orang lain yang jaga kecergasan ni, dia pun bersenang. Kita nasi lemak teh tarik, pagi dia nasi lemak teh tarik, nasi lemak teh tarik. Kita tak bersenang, beda. Masa saya begini, kita gabungkan antara kuliah subuh dengan senam. Habis dia kuliah subuh, senaman, reganan, macam betul. Ini kita sarankan orang bodoh sini kena start dulu. Jadi contoh untuk orang lain dia dah keduanya dah ada rekreasi ni, iaitu cikgu kuda. Kedua rekreasi. Jadi maknanya kira pula cikgu kuda. Siapkan reganan dan senaman untuk orang sini dah. Maka bukan lawan juga kan, lawan buat juga. Maka lihatlah dengan pandangan hati, akibat alladziina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah. Adalah mereka di situ ialah adalah mereka itu kaum 'Ad, kaum Thamud. Dia boleh lagi besar-besar daripada Quraisy yang kecil-kecil ni. Lagi kuat sebab dia pun 60 hasta kan. Allah. Tinggi 60 seter. Tinggi dia pun bukan 6 seter. Kita 6 seter paling tinggi kan. Itu pun dah masuk suara dah. Dalam 6 hasta dah masuk suara dah kan. Dan dia pun 60 hasta tinggi. Itu yang Tuhan sebut bahawa lam yukhlaq mithluhum fil bilad, ya, lam yukhlaq mithluhum fil bilad. Maknanya tidak pernah diciptakan mereka itu di mana-mana negara. Tak pernah diciptakan mereka itu yang sebesar itu. Ya, maksud itu kalau kita pergi Petra, kalau kita pergi mana kan, bosor dia mengukir batu-batu pejal tu, gunung-gunung tu bosor, macam mana dia mengukir? Batu pula batu pejal, apa teknologi dia? Orang dia pula mengukir pintu-pintu masuk tu semua tinggi-tinggi, maknanya orang ni tinggi. Kalau pintu, kalau orang yang rendah, nak buat apa pintu masuk? Penuh. Ini pasal orang yang 60 setel 60 hasil dia dah. Itu pasirnya. Ada korma tu wahai Quraisy, nak dibandingkan demo tu, kamu tu kenik je. Jangan nak lawan-lawan Tuhan, jangan nak lawan-lawan Rasul. Ya tak? Demo lagi dahsyat besarnya. Bahkan wa atharul ardh, ni maknanya mereka menyuburkan, mereka menanam, mereka berbuat pertanian macam Yaman kan. Yaman adalah negara pertama di dunia yang membuat empangan. Sampai ada disebut empangan itu di dalam Quran. Ya, Saddul Ma'arib, ya, Saddul Ma'arib, ya, Ma'arib. Maknanya Ma'arib itu ya sad itu ialah empangan. Ma'arib itu adalah nama dia. Ya, Ma'arib itu adalah nama. Jadi sad itu empangan, Ma'arib. Disebut dalam Quran. Jadi mereka telah terlibat dalam pertanian besar-besaran. Asalnya Yaman itu subur, sesubur-suburnya, tak macam sekarang. Asalnya Saudi itu pun subur, tak macam sekarang. Ya, wa amaru, bahkan mereka telah mengimarahkan. Amaruha itu imarah. Kita selalu sebut mengimarahkan masjid. Ya, kita selalu sebut mengimarahkan masjid. Allah cantikkan ini, teguhkan ini. Tidak, itu maknanya mengimarahkan masjid. Amaruha, mereka telah mengimarahkan dunia ini, macam-macam yang mereka bina. Fir'aun dengan piramidnya, dengan Abu Simbalnya, dengan bangunan-bangunannya. Yaman dengan bangunan-bangunan yang awal, orang yang awal membuat binaan pencakar langit ini Yaman lah. Bangunan tinggi-tinggi lalu pergi ke Yaman, ya. Jadi maknanya dewa dengan bangunan yang hebat-hebat itu amaruha, ya, amaruha dikatakan akthar, lebih banyak daripada mimma amaruha, daripada yang diamarukan oleh Quraisy. Quraisy hanya ada Kaabah. Dalam arti kata bahawa nak kira bangunan yang besar, mereka hanya ada Kaabah. Orang lain buat binaan besar-besar. Ya tak?
Tapi apa jadi pada mereka? Ya tak? Apa jadi pada mereka? Walaupun mereka telah mengimarahkan dunia ini lebih daripada kamu, ya, akthar mimma amaruha, lebih daripada apa yang Quraisy amaru, maknanya imarahkan. Tetapi apa jadi? Jadinya waja'atuhum rusuluhum, datang kepada Samud rusul. Kalau seorang rasul, kalau ramai rusul. Bukan tu tidak kena pasal kipet tu, tapi kiri kanan tak apa ya, dah sejuk ya. Bila dah sejuk tak apa ya, insya-Allah. Kalau hanya pasal kipet ya. Jadi apa nama tu? Ja'atuhum, datang kepada mereka yang sebelum, datang kepada mereka. Ja'a tu datang. Macam kita jumpa wajah min aqsal Madinah, dan datang daripada ujung bandar. Wajah, jangan kata kereta wajah Allah. Itulah lebihnya maknanya kita di Malaysia. Siapa kereta wajah ada dalam Quran? Bukan. Wajah itu bukan wajah. Waw itu dan, ja'a itu datang. Oh Ustaz, ada Quran, ada wudu Ustaz. Ada seorang pilot, dia pernah untuk Jabatan Penerbangan Awam, ya. Sebelum saya nak ngaji tu, Ustaz ada satu benda saya nak bagi. Dalam Quran kata ada wudu. Saya ceramah mengajar itu Jabatan Penerbangan Awam di Subang. Satu mengajar di IT kan. Oh, dia kata dalam Quran ada wudu. Saya tanya mana? Iya kan nak wudu. Jadi maknanya Ja'a datang akan mereka itu Samud, 'Ad, ya tak? Maknanya bangsa ala Fir'aun, ya, datang kepada ala Fir'aun, mengikut Fir'aun, datang kepada Samud, datang kepada 'Ad, rusul. Rusul ialah rasul. Kalau seorang rasul, kalau ramai rusul. Dia punya pluralnya pendek, itu rusul, ya, pluralnya jamaknya pendek. Tapi kalau dia punya singular rasul, Rasulullah kan, rasul, tapi dia punya plural, dia jamak pendek, rusul. Kepada Samud, siapa datang? Saleh. Kepada 'Ad, siapa datang? Hud. 'Ad, Hud. Samud, Saleh. 'Ad, Hud. Samud. Esok kena tanya. Samud, Saleh. Madain Saleh ni sempadan Saudi, Jordan. Alhamdulillah saya sempat pergi Madain Saleh ni. Dia lebih kurang macam Petra, lebih kurang macam Petra. Cuma Saudi tidaklah macam Petra. Petra tu maknanya kerajaan Urdun dia jadikan sebagai destinasi pelancongan. Saudi tidak. Saudi dia tak suka negara dia menjadi destinasi pelancongan. Jadi dia tidaklah jadikan Madain Saleh itu sebagai pelancongan. Hanya dia menjadi laluan begitu saja. Ya, itu pun bila lalu itu pun tak ada nak berhenti lama-lama. Ya, tak dibenarkan berhenti lama. Tempat ini tempat musibah, tempat ini tempat berada, jangan lama-lama. Nabi sendiri pun kata begitu, jangan duduk lama-lama. Ya, Nabi kata minta lindung daripada azab Allah, janganlah, kata Nabi. Sebab Nabi pun pernah lalu. Masa Nabi pergi Tabuk tu sekarang ni di Jordan. Masa Nabi pergi Tabuk itu, maknanya lalu ikut Madain Saleh, tempat Nabi Saleh ataupun kaum Samud itu. Memang nampak tak jauh. Bangunan-bangunan pejar, batu-batu pejar, bukit, gunung itu dia mengukir untuk kediaman mereka. Adapun 'Ad dekat Bahrain ke bawah, ada ke Yaman, ya, ada ke Yaman. Pada itu kaum 'Ad iaitu Nabi Hud. Kemudian kita tahu bahawa Ali Fir'aun dan juga Bani Israel, rasulnya ialah Nabi Musa. Nabi Musa. Semua datang dengan bayinat. Apa makna bayan? Kalau ikut tabligh kan, dia ada bayan, penjelasan. Bayan maknanya penjelasan. Tuan-tuan, insyaAllah, tuan-tuan yang mulia, selepas solat maghrib nanti, solat sunat, kita ada bayan. Ada kata kan? Ada bayan. Jadi kita tuan-tuan sama-sama duduk untuk berfikir atas agama Allah. Kata kan? Sebab fikir atas agama
lebih baik daripada sembahyang 100 tahun. Sembahyang 100 rakaat. Sebab kalau sembahyang untuk diri sendiri, ini fikir atas agama ni, kita untuk orang ramai. Aku nak dibuat orang ramai ni, macam mana nak dibuat? Ya tak? Lagu kubur, macam mana nak buat? Bayar renggam, macam mana nak buat? Gambir, macam mana nak buat? Jadi fikir ini lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. Sebab sembahyang sunat itu untuk dia seorang. Bila fikir ni untuk ummah. Ya tak? Macam nak buat, macam mana nak buat nanti kita, ya tak? Nanti batu ampur, macam-macam kejadian, apa fikir kita nak buat. Jadi itu lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat, ya tak? Jadi bayan, dari daripada bayan timbullah baik bayinat, ya, daripada bayan timbullah bayinat. Penjelasan-penjelasan, pembuktian-pembuktian, keterangan-keterangan, itu maknanya bayinat. Apa jadi? Mereka tak terima. Bila mereka tak terima, mereka kena binasa. Bila mereka dibinasakan, apakah ada orang mengatakan Allah itu zalim? Fama kana Allah liyazlimahu. Itu jawapannya. Itu jawapannya. Ma kana Allah liyazlimahu. Ma itu dengan mana tidak? Dipanggil ma di sini nafiyah, menafikan. Ya, ma ini macam-macam makna. Kadang-kadang ma dengan makna apa? Misalnya ma ismuka, apa nama awak, itu dipanggil ma istifhamiyah, interrogatif, ya, makna. Tapi kalau ma dengan makna tidak, dipanggil ma nafiyah. Fama kana Allah liyazlimahu. Tidaklah Allah itu menzalimi mereka. Allah binasakan mereka itu bukan kerana Allah zalim kepada mereka. Walakin, apa makna walakin? Akan tetapi, kamu tadi apa kan? Adalah mereka itu yang anfusahum yazlimun. Mereka yang menzalimi diri-diri mereka. Maksudnya tak mau ikut Rasul, tak mau ikut agama. Ya tak? Tepuk dada, tanya selera. Tak mau tepuk dada, tanya agama. Oh, bila dah tepuk dada, tanya selera, ada wakra, orang kata gini stop. Dan tepuk dada, tanya selera kan? Orang tepuk dada, tanya agama. Ini tepuk dada, tanya selera. Yang ini peribahasa ni kena ubah sikit. Kena ubah sikit. Kena maknanya diislamkan sedikit. Ya tak? Walakin kanu adalah mereka itu, akan tetapi adalah mereka itu sebenarnya asalnya ialah yazlimuna anfusahum. Itu asalnya. Tapi Allah Ta'ala terbalikkan diri-diri mereka lah. Macam kita cakap pada anak kita kan, ataupun kita bercakap pada seseorang, kamu lah yang buat projek ni. Sebenarnya asalnya yang buat projek ni kamu. Asalnya yang buat projek ni kamu. Dan kita tak buat begitu, kita kata kamu lah yang buat projek ni. Kan lain. Kalau kita kata kamu yang buat projek dengan, kalau kita kata apa nama ni, yang buat projek ni kamu lah, dengan kamu lah yang buat projek. Mana tak ada orang lain lah. Tak ada orang lain. Ya. Anfusahum yazlimun. Sebenarnya jangan salahkan siapa-siapa. Jangan kata Allah Ta'ala zalim. Jangan. Kamu sendirilah yang zalim. Anfusahum yazlimun. Itu yang kita selalu doa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami dengan dosa-dosa yang kami lakukan. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak ampunkan kami, atau wa tarhamna, dan kasihani kami, lanakunanna minal khasirin. Tuan-tuan dan puan nak baca, dibaca la aja. Bukan lanakunanna minal khasirin. Bukan la nakuna minal, bukan lanakuna, pendek dia, dan lanakunanna minal khasirin. Kita silap baca, dibaca la nakunanna minal khasirin. Tidaklah kami jadi orang yang rugi bila kami menzalimi diri kami. Sudah silap baca ya. Sikitnya bahasa dia tertambah hadis. Itulah bahasa Arab. Elok bacaan sembahyang kita pun kita perdengarkan pada orang supaya betulkan. Sebab bila dah rukuk, bila dah sujud, tak perasan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Bukan subhan pedih. Ya, subhan pedih. Itu dah rokok. Jadi kita kena betulkan ya, kita kena betulkan. Hadirin sekalian, saya analisa perkataan. InsyaAllah kita akan lihat
paling baik daripada Allah tidak ada salah bermaaf ya, daripada